buat area calculation dengan lebih baik. Right. So thank you everyone for joining. Right. So thank you Ki Hun Ling, Kim Ching, Lee Ju Ting. Right. So thank you Ting, thank you Esther, Syahrudin Makno, thank you Yusri. So welcome. Right. So good afternoon everyone. Right. So before saya proceed any further, saya nak share sedikit lah pasal our website. Right. Okay, let's say you nak visit us. So you boleh pergi dekat mana-mana browser, right? So sama ada Google ke ataupun Internet Explorer. Right. Dekat atas address bar dekat sini, you boleh just type in acadsystem.com. ACADSYSTEMS.com, and then you akan dapat masuk dekat kami punya main landing page lah dekat sini. So this is our main landing page. Right. From here you boleh dapat kami punya phone number sama ada KL atau Penang branch, and then you scroll down kat bawah sini ada kami punya description lah. So ACAD System is authorized reseller and go partner, as well as an authorized training center. So kami not only ACAD System not only they sell authorized software, they also provide training, right? So kalau you nak training boleh just come to us. Right. Scroll down bawah lagi. From this main page also ada latest authorized promotion and juga news yang you boleh check out. Right, so contoh kat sini ada flash sale, and then ada trade info. So kalau you nak tahu lebih lanjut, boleh tekan dah kat sini. Right. Scroll down bawah lagi ada this is our free online lesson. Right. For today topik adalah AutoCAD 2D area calculation using Autolips. So saya akan explain pasal ini lah nanti. Right. So you boleh tengok lagi ada topik-topik yang lain. Untuk esok kita ada tips and tricks, inventor automation modeling, right? And then ada AutoCAD problem solution for December 17, and then ada factory arrangement, right? For December 24. So kalau berminat boleh tekan, and then you akan masuk dekat page tersebut lah pasal this topic, right? So kat bawah ni adalah dia punya description, dia punya time, date kalau you nak join. Right. So kalau nak join boleh tekan go in kat sini, and then dia akan reserve untuk you, dan dia akan send notification lah bila sampai masa untuk this free online lesson akan berjalan. Right. So tanpa membuang masa, saya akan kembali semula ke our slide. Right. So hari ini adalah area calculation with Autolips. Right. So firstly saya akan tunjuk dulu lah basic untuk nak buat area calculation dekat dalam AutoCAD. So the first one will be measure. So kita akan pakai measure geometry. So measure geometry command. The second one, kita ada object properties. So this one kena perlukan close boundary ataupun perlukan polyline. So baru dia boleh create object properties in this. And then the third one, let's say kita tak ada close line ataupun polyline, so kita boleh pakai hatch dengan boundary, and then kita still boleh pakai yang option nombor 2 untuk nak create dia punya result. Right. So this is just basic lah untuk area calculation. Right. So yang kita nak masuk lebih dalam adalah Autolips untuk nak create dia punya area calculation. Contohnya you ada banyak-banyak plot ataupun ruang yang you nak kira. So you boleh pakai LIPS. LIPS ni, for those yang tak tahu apa itu LIPS, LIPS adalah programming language yang mana create by user lah. Dia rasa macam ada certain command tu perlu di add in ataupun boleh ditambah. Dia boleh create dia punya program sendiri untuk command baru. Right. So command ni actually for Autolips you boleh download dekat internet lah. So ada banyak, ada yang kena download, ada yang kena beli, ada yang free pun ada. So you boleh Google ada. Right, nanti saya akan tunjuk dia punya link salah satu dia. So untuk ini Autolips ni kita nak create area dekat dalam ni, dan juga untuk nak generate report as well. Right. So kalau kita ada banyak-banyak area yang kita nak calculate, kita boleh pakai this command, dan dia automatic boleh create semua sekali, dan dia akan list dia punya area dan juga parameter. Just satu command saja. Right. So bila kita dah ada area dan parameter, of course kita nak create dia punya
okay, kita nak create dia punya report, right? So report for array dan juga parameter. So ini kita akan export dia ke dalam Excel. So this is one of the auto-lips yang you boleh pakai untuk nak create ataupun nak calculate array, right? So sorry. Next one also ada auto-lips for week table. So ini adalah auto-lips yang link lah. So ini actually orang lain yang buat. Okay. So auto-lips ni kita boleh pakai untuk nak generate something macam layout rumah ke. So senang lah. Kita just klik satu persatu, dia akan automatically tulis satu dan dia akan generate table as well. So yang the first one dia tak generate table, tapi dia dapat create semua sekaligus dalam satu klik. Cuma yang ni dalam dia slow sikit, tapi dia automatic dia klik, dia boleh create table. So ini antara yang bawah ni adalah link yang you boleh dapatkan lah. Let's say kalau you nak download, you boleh just pergi dekat link bawah. So saya akan share dia link. Let me share the link. Right. So this is the link untuk website ni lah. So ada banyak tools yang you boleh download kat sini, banyak program. So saya share sedikit tentang that website. Right. So link tu you akan bawa you masuk sini lah. So you boleh tengok sini ada banyak program yang you boleh download dan masuk dekat you punya AutoCAD. Right. So nak loadkan pun saya akan tunjuk lah macam mana nak load. So dia quite easy. Right. So let's say saya nak area label ni. Saya tekan je kat sini. Kat sini saya boleh download dia punya command tu. Right. So kat bawah ni adalah description pasal command ni. Right. So dia juga akan bagi video lah. Ni untuk website ni lah. Untuk website lain saya tak tahu. Tapi website ni actually quite good, right? So go back to our slide, and then lastly this is area division untuk area. So kita nak divide area. So ni macam bonus topik lah. Saya akan tunjuk last kali, right? So saya akan share saya punya AutoCAD. So the first one. Oops. So the first one kita akan pakai the normal step dekat dalam AutoCAD, right? So masuk dulu kat sini. Saya akan tunjuk 3 cara ni ada calculation. So the first one will be the measure command, right? So saya boleh just type in MEASU, so measure geom. So that will be dia punya command untuk this particular. Tekan je kat sini and then pilih area kat bawah ni. Pilih area and then you akan pilih dia punya endpoint lah. So kalau you tengok kat sini bila saya klik saja, yang warna hijau tu adalah dia punya area. So dia akan calculate based on area yang kita highlight tu. Right. So kalau you tengok cara ni pun quite slow lah. Ni antara salah satu cara yang dah ada. Nanti kita akan proceed masuk Lips. Lips dia lagi senang. Right. So saya enter, dia akan bagi area dekat sini. Right. So that is one way. So you boleh juga pergi dekat under measure kat sini, ada utilities, drop down measure, ada area. So this is the command lah. So you boleh pakai ni pun tak apa. Satu cara lain juga, measure geom juga, tapi you pilih quick. Right. So untuk quick ini just for your information lah. Quick ini just untuk 2021 sahaja. Yang previously dia belum add. Right? Dia baru add untuk yang 2021. So untuk quick ni bila you pilih saja quick, pilih terus tekan kat dalam, dia akan automatically highlight. Right? So tak kisahlah kalau dia ada something macam curve ke, ni dia boleh terus dapat answer. Right? So tapi ni just untuk 2021 saja. So yang previous one 2020 still boleh pakai area. Right. So let's move for the second one, which is the object properties and list. Right. So tadi kita dah masuk satu, kita nak masuk nombor 2 pula. So ada 2 jenis command, which is the PR, which is stand for properties. The second one will be LI, which stand for list command. Right. So masuk pula. Right. Untuk nak buat ini, you kena ada close loop. So you boleh just type in join lah. Right. So kalau you tengok kat sini dia tak close, so dia tak boleh nak create. So you kena joinkan dulu. Enter.
And then you boleh type in PR for the properties command. Then dia ada keluar, so select sajalah boundary ni. So dia akan highlight dan dia akan bagi area. So that is your answer kat situ. Right, so this is the result. Same goes with list command. So type in li, which stands for list, enter, select lah. And then dia akan keluar, enter. So dia akan listkan dia punya information kat sini. So this will be the area information. Right. So kalau macam objek yang macam ni quite easy lah. Tapi kalau dia keluar macam ni, so this akan jadi susah sikit, susah balik nak buat. Right. So kalau you nak terus pakai measure, quick still boleh. Tapi kalau for the older one area, so you akan ada masalah lah dekat curve kat sini. Right. So solution dia, you boleh join, tetapi dia ada banyak kat sini. So you akan ada masalah pula bila you nak join. The third solution, you boleh pakai hash dengan boundary. So this will be the third one. Right. So the third one, bila kita pakai hash dengan boundary, kita akan kembali semula ke properties dengan list untuk nak dapatkan dia punya result. So saya boleh just type in ataupun pilih saja kat atas ni hash. Right. So saya nak select yang ni. So saya bagi besar sikit lah. Dah create kita punya hash, saya boleh tekan dekat sini and type in PR. And then dia akan keluarlah dia punya answer untuk area tu. Okay, so this will be the area answer. Tapi hash ni dia tak dapat nak create untuk parameter. Right. For that you boleh pakai this. You boleh pakai boundary. Right. So saya delete boundary. Saya delete hash and then saya create boundary. So B poly is dia punya command lah. Poly select point which be inside dia. Right, so dia dah create dah yang warna putih ni. Right, so saya akan move. And then dah ada dia punya boundary, saya boleh run balik lah list ataupun PR. So that is dia punya answer. The third one. Okay. So kalau you pakai auto lips, dia akan memudahkan you punya kerja lagi senang. Okay. So one of the simple lips adalah kita boleh buat boundary dan juga dia apply sekali dia punya area also. Dan dia juga dia boleh automatically move out. So untuk nak apply for lips, so you kena load dululah. Let's say you dah download file tu. So you just load saja. Just type in appload, upload, application load, enter, and then you carilah you punya lips tu. Right. For my case, so full 9 ni is my lips. So saya pilih ni untuk load. Or you boleh pergi dekat content ni and add dekat sini. Bila you add dekat sini, automatically bila you buka AutoCAD, auto lips tu dia akan run sekali. So you boleh terus guna. Right. So saya boleh check apa lips yang available untuk saya. One of the thing is by poly. So saya pilih saja dekat dalam ni, automatically dia allow saya untuk move dia. Tak perlu dah 3 kali command kat situ. Lagi senang. Okay, lagi senang. Right, welcome Laichin. Right, so lagi senang, ada lagi satu command untuk area by poly. So saya pilih tengah ni, not only dia create for the area, they also not only they create by poly, also they akan apply area as well. So that is the command for lips kat sini. Okay, so lips you boleh cari dekat mana-mana website, Google pun boleh, ataupun pakai saja link yang saya bagi tadi. Kat situ pun you boleh download. Right, so that is the simple one lah. So let's move on to a bit complicated one. So something macam right, something yang macam ni. Right, so tadi kita buat satu persatu. Let's say kalau kita ada banyak macam ni, ni kita boleh pakai one of the lips MT2CPLR. Right, so this is the auto lips yang mana
create by SimGap soon. So you boleh download lah dekat internet ada. Share balik, right? So something yang macam ni. Okay, so untuk Libs ni berjalan, you perlu ada text kat dalam ni. So dia akan calculate area based on text tersebut. Right. For that, saya perlu create text dulu. Kalau saya pakai normal method, saya tulis text kat sini, saya copy. So quite slow. Let's say saya nak 1, 2, 3 numbering, saya boleh pakai one of the autolib kat sini, PTC. Right. So ada banyak autolibs yang boleh pakai kat sini. So this is the PTC. So dia akan create text and numbering as well. Then number tu dia akan create increment. Right. So contoh saya pakai PTC, enter. Dia kat dalam ni saya nak tulis plot, plot dash, and then saya nak dia start pada number 1. Saya tekan OK, and then of course saya nak increment 1 as well. Saya nak dia naik 1, 2, 3, 4, 5. So increment 1. Saya tekan OK, saya klik saja. Plot 1, klik. So dia akan naik punya number dia. Right. So you boleh nampaklah betapa senangnya bila you pakai autolibs. Right. So fast forward, kita dah ada something yang macam ni. Kita nak create dia punya area dan juga parameter. Right. Kita akan buat kat sini lah. Ni. Tapi kalau you tengok kat sini, satu dia punya part ni ada dekat bahagian tepi, satu teks ni duduk bahagian kiri, ada di bawah. So dia berserabut. Okay. Ada juga command untuk kita organize dia. Semua letak dekat tengah-tengah. Right. For this kita boleh pakai this command, which is the center of gravity. This is one of the autolibs lah, MT2CPL. Right. So kalau you tengok contoh kat kotak ni, saya tulis MT2CPL. Saya select saja semua. Then boom, dia akan automatically select dekat tengah-tengah. Right. For this case, saya nak buat area and parameter, so saya boleh skip for the center of gravity sebab yang command untuk area dan parameter dia dah apply sekali untuk center of gravity ni. Sekaligus saja, terus boleh dapat semua sekali. Right, so the command is MT2CPLR, and also dia akan generate report as well. So kita akan tengok nanti. Right, so yang ni dia macam dia serabut, so just apply saja dia punya area calculation. So MT2CPLR, enter. Right, so dia akan minta supaya pilih teks. Make sure saya set area yang betul. So saya akan set area yang betul. So saya nak area dalam result lah. Right. And then pilih semua dia. And enter. Right, so you boleh nampak lah. Sekaligus terus dapat dia punya answer, dia punya result kat sini. Dia punya plot, area, parameter. Right. So let's say kalau you nak ubah tengah-tengah semua ataupun you nak besar sikit, so no problem. Tekan je kat sini, right click, select similar. Semua dia select. You tekanlah PR untuk nak adjust dia punya text dia. Habis saya nak justify dia letak tengah-tengah. And then saya nak bagi besar sikit text height dia. 120. Right, much better. Okay, macam yang saya cakap tadi, yang ni also dia akan generate report. Not only you dapat area dan juga parameter, report pun dia create sekali. Right? Satu command saja dia apply untuk semua sekali. Right, so saya akan share dia punya report. Dia akan send dekat dalam text file lah. Ada. So this is the text report. So you boleh nampaklah dia punya plot 1, 2, 3, area dan juga parameter. Right. For this kita nak masukkan dalam Excel supaya lebih senang. Right. So Excel quite easy. Saya akan share macam mana nak buat. Okay, you boleh tekan open saja. Open, browse for that particular text file. This. And make sure dia dalam all file lah sebab you nak tengok for text file. Right. So this is the result there tadi. So semicolon sebab saya nak divide by area and finish. So you dah boleh nampak
dekat sini. Right, area dan parameter. Dia dah sort automatic ni 1 sampai 19. Okay, dia punya numbering pun dia dah sort elok lah. Okay, let's say kalau you nak update lagi, you nak tambah lagi, so no problem. Cumanya you make sure you delete dululah yang ni. Ini kena delete dulu sebab you just nak update saja. Nak delete senang, so klik saja, right click macam tadi, select similar. Dia select semua yang sama, tekan delete. Right. Ni saya nak add something dekat sini pula. Right. Make sure yang you punya text tadi tutuplah, jangan buka pula yang text tadi. Make sure dia tak terbuka dan accent ni pun tak buka. Right. So saya boleh just pakai PTC, tapi saya malah nak tulis lagi plot ni. Saya boleh just type in PTC1. Maksudnya PTC1 ni allow untuk nak continue daripada previous text. Contoh saya pilih plot 18 ni. Dan saya boleh pilih increment. Saya tak boleh tulis plot lah. Terus saya dapat buat. Right? Saya pilih yang ni, dia just sambung saja. Right? So sama juga macam tadi. Saya run balik MTL2 T2 CPLR. Saya pilih semua. And dia akan create new one kat sini. Right? So saya boleh check balik saya punya report. Let's say kalau ada problem ke apa ke, dapat check balik. Okay. Excel, saya open balik. And saya akan cari saya punya location for the last one. Right? So you dah boleh nampak lah, dia dah update lah, dia tambah satu. Right? So let's say kalau you dah, maybe you tersilap pilih, contoh kat sini saya dah tersilap. Sepatutnya tadi saya kena start daripada 19, tapi saya select daripada 18. Right? So kalau you pakai Autolips ni, senang saja you dapat detect. Kalau you just pakai normal method, conventional method, you nak kena type satu persatu. Bila silap, you nak ubah pun susah. Kat sini you terus dapat tahu. Right? And then saya boleh patah balik lah and then buat kebetulan, tapi for this saya akan skip lah untuk masuk the next one. Right? So kita dah cover for this one. So let's go with the second Autolips for table. Untuk Autolips ni lebih kurang, cumanya you kena pilih satu persatu lah. Tadi you select semua terus dapat jawapan. Ini you select satu persatu. Tapi you tak perlu tulis lah yang PTC you. Then dia akan keluar table including area as well. Right, so let's move on to this one. Right. Right, so this one. Let's say saya nak calculate dia punya area layout kat dalam ni. Right. So untuk calculate dia punya area, so you kena ada close loop lah. Saya akan create satu line dekat sini untuk create dia punya loop dia. For this case saya nak tak mau pintu, saya tutup pintu. Door and line pun saya akan create, saya dah create dah. Saya on balik. So this is the line yang saya create. And then saya kena run untuk that particular Autolips. So saya share balik. So lips ni adalah lips yang saya share tadi lah dekat dalam website ni. So you boleh nampak. So apa yang dia buat, dia create table and dia just pilih area saja. Terus dapat jawapan dia. So kita akan pakai yang ni lah. So saya share balik. Let's say you dah download dah. So saya share macam mana nak apply sekali lagi, upload and then cari je balik dia punya lips tu. Right? So this is the lips. Saya tekan load, close, and then saya boleh just terus apply dia punya lips ni. So for command for this one will be 80. Enter. So dia akan minta saya pilih dia punya number. Saya nak start daripada nombor 1, saya tekan enter. And then dia akan minta untuk saya create table. Macam yang tadi tu. Macam dekat dalam video tu. So saya pilih dah. 1, 2, 3, 4, 5,
Yang tengah ni saya nak skip. Right, so you boleh nampak senang ni pakai ni. Right. And then kat sini juga you boleh klik untuk nak export pergi Excel lah, no problem. Ada export button kat sini, boleh export dia pergi Excel. Right. So kalau you tengok kat sini, dia list 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak macam tadi. Tadi saya boleh letak plot. Right, so ada plot 16. Let's say kat sini saya nak juga ada huruf kat sini. Saya nak ada perkataan. Saya nak letak maybe room 1. Right. Ada command lain yang dapat membantu ni. So saya boleh pakai command lips for PTCJ. So ni dia akan add text dengan number saja. Right. So saya run this command PTCJ, enter. Right. So saya nak huruf yang saya add, baru add tu dekat belakang. Saya pilih prefix. Saya dekat sini saya tulis room number. Room dot number. Room number dot. Saya tekan OK. Tekan saja. Yang dia nampak dia akan add terus. Room number 7, room number 6, room number 3. Right? So you boleh nampak lah pakai auto lips, you punya kerja semua jadi automatic. So itu kelebihan untuk auto lips lah. So I prefer you guys kalau yang belum pakai, so boleh cuba-cuba cari tengok dekat dalam internet. And so on. Right. So that is for our area calculation. Right. So lastly, saya nak tunjuk pasal divide area ni. Right. So macam let's say you ada satu kotak lah ataupun satu area, and then you nak divide area tu 1/3 ataupun 1/4. Right. So saya akan tunjuklah cara dia. Ni pun salah satu auto lips yang mana you boleh cari kat internet. So saya akan share balik this one. Right. Area. Right. So this is the sample untuk divide area tu. So dia ada dua cara. Right. So saya akan tunjuklah cara dia. Let's say yang the first one. Right. So saya nak divide dia jadi 1/3. Right. So kalau you nak buat sendiri manually memang susah lah. Kat sini saya just type in saja. Kemana DIVAREA, divide area. Saya tekan enter. Ini dia akan minta untuk saya pilih area kat dalam dia. Saya pilih area kat dalam kotak ni. Ini saya nak pilih sama ada divide ataupun cut. For this case saya nak divide lah. Saya pilih divide. Ini saya nak divide berapa bahagian. Maybe 3, 1/3 maksudnya. Kat sini dia akan bagi pilih sama ada saya nak parallel ataupun fix. Right? So saya akan buat fix dulu. Lagi saya akan tunjuk parallel. So saya pilih fix. Dia akan minta untuk saya pilih point. Right? So saya akan letak point kat sini and create line kat sini. Right. So that is line yang akan jadi sebagai calculation line untuk dia nak cut tu. Right. So kat mana area 1/3 tu yang saya nak? Saya nak daripada bawah. So saya pilih daripada bawah ni, pilih dia direction dia. Anda you nampak dia tengah calculate ni, sikit dia naik. Right, sampai dia dapat dia punya answer dia. Right, so that is the answer kat sini. Right, so you boleh dah run PR untuk dapatkan dia punya area dia. Okay, dia dah bagi dia 1/3 kat sini. Right, so ada lagi satu which mean they apa nama? Linear. Okay. Right, so saya run satu lagi. Divide area, DIVAREA. Dia saya akan pilih point kat tengah ni. Pilih saya nak divide juga. Kali ni saya nak divide 1/4 maksud dia. And then saya nak pilih parallel. Saya pilih parallel, saya pilihlah line saya. Dia akan create based on this line. Dia saya pilih area mana yang saya nak. Macam tadi juga. Right? So, parallel from that area. So, you boleh nampaklah kat sini. Right? Sama juga, saya boleh tekan list command. So, dia akan bagi result for this area. So, that is all
yang saya nak share ni. So mostly hari ni adalah about the Autolips. So kita ada banyak lagi Autolips yang you boleh pakai. So kalau lah you nak tengok lagi Autolips yang lain, so you boleh pergi dekat kami punya free analysis yang sebelum ni. So saya akan pastekan dia punya link. Right, so that is the link for our previous analysis yang mana berkaitan dengan Autolips juga. Right, so that is all for me. So kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh just type in dekat ruangan chat tu. Right. Right, so sambil-sambil tu menunggu soalan, saya akan share sedikit last part. Saya nak share pasal AutoCAD lah. Right, so this is the AutoCAD for AutoCAD Full lah. So bila you beli AutoCAD ataupun AutoCAD Full, you akan dapat the industrial toolset kat sini. Right, maksudnya you akan dapat architectural toolset, you akan dapat electrical toolset, mechanical toolset and so on. Right, so you akan dapat original one and also the industry specific toolsetnya. Right. So you punya kerja lebih senang lah. Contoh you nak buat architectural punya drawing, you nak buat macam wiring diagram, you boleh pakai the electrical and so on. Okay, bila you pakai AutoCAD, you also dapat akses untuk AutoCAD on any device. So firstly, you boleh pakai AutoCAD dekat dalam desktop, of course lah. And then you boleh dapat AutoCAD dekat dalam website. Let's say ada certain komputer tu, dia tak ada AutoCAD dalam tu. And then you nak pakai dekat dalam website, you tak mau install. Okay, so you boleh dapat akses untuk AutoCAD tu. So you boleh just Google browser and use AutoCAD dekat dalam website. And then of course mobile phone. So you boleh pakai AutoCAD dekat dalam mobile phone as well. So you boleh download dekat dalam App Store. Right? So saya share balik. Oops. Sorry about that. Right, so saya rasa kita ada dua question. So one question is, are we able to calculate it in square feet instead for MT2 CPLR? Okay, I believe this one, yes, you can. Okay, so you kena adjust dulu lah you punya unit kat sini, square feet. Yang ni should be able to calculate. Right. The second question, all these commands are only for AutoCAD 2021 or lower version are usable. Okay, so untuk yang Autolips, semua jenis AutoCAD boleh available. Yang saya cakap pasal 2021 just measure ni saja, yang quick ni saja. Right. Yang area ni semua boleh pakai, yang Autolips semua boleh pakai. Tapi yang untuk quick saja, ini just new update lah daripada Autodesk. Quick ni you boleh tekan saja dia terus keluar. Cuma yang ni saja 2021. So saya harap saya answer you guys punya question. Okay, so saya akan tunggu lagi, kalau ada apa-apa question just type in before saya end. Right, so thank you Mr. Sim and Shafiq for answering in the chat. Right, so I guess that is no more questions. So saya akan end this session. So thank you everyone for joining. So thanks Ki Hun Ling, Kim Chin, Lu Su Sin, Mashardi. So thank you Yusri. So I hope you guys are able to join again next time. So see you guys soon. So thank you.